Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم falam tughni ankum syai'a. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan sambungan daripada kisah yang saya ceritakan yang lepas. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam At-Taubah, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemenangan kepada kamu, yakni sahabat dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dalam kita berinteraksi dengan Al-Quran, cara kita nak faham, kaedah umum yang selalu diutarakan oleh ulama tafsir adalah al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Baru Al-Quran itu dipanggil hidup apabila kita hanya fokus kepada kisah silam. Ayat ni turun sebab apa, ayat ni turun kisahnya apa, maka dia akan jadi buku sejarah, dia akan terhenti dekat situ. Maka ternafilah matlamat Al-Quran itu sebagai mau'izah, sebagai peringatan, sebagai panduan lil alamin. Ini kaedah, tak dapat tidak. Al-ibratu bi umumil lafzi, yang diguna pakai adalah ayat itu secara umum, boleh diaplikasi sepanjang zaman. Bukan ayat ini khusus untuk kisah yang telah pun berlaku. Kalau ikutkan sejarah, ayat ini turun sebab Nabi SAW mengalami ataupun telah terjadi satu peristiwa pada tahun ke-8. Pada tahun ke-8 Hijrah, satu peristiwa besar adalah pembukaan Mekah, dipanggil Fatuhu Makkah. Ini sebenarnya cerita yang lepas, tapi tak habis, saya nak sambung sikit. Sebelum kita masuk kepada perbahasan kita bab jual beli hutang dengan hutang yang lebih bersifat agak teknikal, jadi sebelum tu santai dulu lah. Allah telah memenangkan Nabi dan juga sahabat yang menyertai peperangan dinamakan sebagai Hunain. Hunain ini adalah satu tempat yang terletak di antara Mekah dan juga Taif. Ini Mekah, ini Taif. Maka Hunain itu adalah lembah yang lebih dekat dengan Taif, lebih kurang 30 kilo daripada Taif. Jadi perang ini yang dinamakan sebagai Hunain mungkin jarang kita dengar, kurang popular. Tapi Allah rakamkan dalam At-Taubah ayat 20, 24, 25 lebih kurang apa yang berlaku, iaitu pada tahun ke-8. Ingat, dalam sejarah Islam akan menamakan tahun itu dengan peristiwa yang berlaku. Macam Nabi lahir pada tahun Gajah. Kenapa? Kerana peristiwa paling besar sepanjang tahun itu adalah rombongan daripada Yaman, tentera bergajah. Maka dia dipanggil tahun Gajah.
Maka tahun kewafatan Nabi dipanggil tahun perpisahan, begitu. Orang Arab dia akan namakan begitu. Tahun ke-8 dia panggil tahun pembukaan Mekah. Beza penggunaan term istilah dalam Islam ni dipanggil futuhat. Futuhat ini jamak ataupun kata plural. Kalau satu dia panggil fatuhun, kalau banyak dia panggil futuhat. Yang mana sebab itu Al-Fatih, Muhammad itu dipanggil sebagai Al-Fatih, berasal daripada perkataan fathun, iaitu pembuka. Kenapa dipanggil begitu? Kerana ini konsep Islam apabila sampai satu-satu tempat, satu-satu negara, Islam menguasai dengan mengambil tampuk pemerintahan. Pemerintahan itu diberikan kepada Islam. Maka yang mentadbir, yang menguruskan itu adalah Islam, tanpa menafikan hak penduduk asal, tanpa menafikan hak pribumi asal. Jangan ambil hak dia, jangan ambil hasil bumi dia. Kalau ambil pun dia berhak untuk dapat. Maka itu cara Islam memerintah. Zaman Rasulullah dan zaman sahabat, zaman Umar sampailah zaman Ali bin Abi Talib, begitu. Maka banyak berlaku futuhat, pembukaan kota-kota besar seperti Basrah, seperti Kufah, Mesir dan sebagainya, yang mana Islam cuma ambil alih cara pemerintahan. Awak nak masuk Islam, silakan. Awak tak nak masuk Islam, terpulang, serah kepada awak. Tapi awak kena bayar cukai. Itulah yang kita faham dalam ayat la ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy. Ayat ini sebenarnya diaplikasikan kepada bukan Islam. Tidak ada paksaan untuk kamu, kan? La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama dengan makna saya nak paksa orang bukan Islam perlu Islam. Itu tak boleh. Tapi yang heran, orang Islam pergi pakai ayat ni. Orang Islam dia pergi pakai ayat ni dengan maksud apa dia? Dia anggap kita memaksa dia. Memang kena paksa pun. Kalau orang tak solat, kita tegur, kita nasihat. Orang begitu, kita nasihat. Tiba-tiba dia kata tidak ada paksaan dalam agama. Awak salah apply ayat. Ayat tu sebenarnya konteksnya untuk orang bukan Islam. Awak dah Islam, maka tak boleh awak pakai ayat tu. Kerana itu ayat untuk orang Islam. Untuk Islam memang ada paksaan. Sebab tu dipanggil sebagai mukallaf. Mukallaf ni yang kena paksa sembahyang, puasa, haji, zakat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu panggil hukum. Jadi bila berlaku pembukaan kota Mekah, ini banyak kali saya sebut lah, bila guna kata membuka, jangan menafikan hak. Berbeza dengan menjajah. Menjajah lain. Menjajah ni masuk negara orang, buat macam tanah sendiri. Itu dipanggil penjajah. Sehingga menafikan hak penduduk asal. Ambil hak dia, ambil hasil bumi dia, kemudian dia tak dapat apa. British datang ke tanah Melayu, ambil hasil bumi, orang Melayu makan ubi kayu juga. Orang Melayu susah juga. Ambil biji, ambil apa, yang kaya dia. Jadi orang Melayu dinafikan hak. Itu baru layak dipanggil sebagai penjajah. Jadi Islam tidak menggunakan kata penjajah. Sebenarnya dalam bahasa Arab, kata penjajah ini dipanggil istikmar. Tapi orang Arab sendiri tak setuju dengan perkataan istikmar. Kerana istikmar ini adalah mengimarahkan. Nampak lembut kan? Jadi takkanlah sesuai kata ni diberikan kepada penjajah. Sebab tu kamus Arab pun dia nak rombak balik perkataan istikmar, sebab tak sesuai. Istikmar ini dengan maksud mengimarahkan. Seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, innama ya'muru masajidallah, ataupun masjidallah man amana billah. Dalam At-Taubah
menggunakan perkataan ya'muru, mengimarahkan, menghidupkan, memeriahkan. Jadi takkanlah orang putih datang ini menghidupkan tempat kita. Ingat orang Melayu tak erti. Baik, bila berlaku pembukaan kota Mekah, yang masuk Islam lah. Yang tak masuk Islam ni dia keluar daripada Mekah. Sebab apa? Sebab tak boleh lagi bukan Islam berada di Mekah pada tahun ke-8. Kena keluar. Dan yang keluar ni bukan keluar saja. Mereka keluar bentuk satu pasukan lain. Mereka keluar bentuk satu pasukan lain untuk menyerang Nabi. Pasukan Nabi yang datang daripada Madinah pada tahun pembukaan kota Mekah 10,000. Kemudian penduduk Mekah beriman 2,000, jadi 12,000. Yang tak beriman dia keluar daripada Mekah. Dia bentuk satu pasukan lain yang terdiri daripada dua kelompok, dua suku terbesar, iaitu Bani Saqif dan juga Bani Hawazin. Bani Saqif ni antara suku-suku Arab ni banyak. Arab ni dia banyak suku, banyak puak. Dan yang paling last sekali beriman dengan Nabi SAW adalah Bani Saqif. Ini adalah suku yang paling last, tahun ke-9 baru dia beriman dengan Nabi. Bani Saqif ni adalah penduduk asal Taif. Dua suku terbesar, Bani Saqif dan Hawazin, mereka bercadang untuk berperang di satu tempat yang bernama Hunain. Jadi bila berlaku peristiwa tersebut, Nabi yang memimpin 12,000 orang siap untuk berperang dengan pasukan yang ingin memberontak. Bila mereka keluar, bukan keluar saja, keluar dengan cara nak tuntut balas. Tak puas hati nak balas dendam balik. Tapi pasukan mereka sikit, pasukan dipimpin Nabi 12,000. Tiba-tiba ada suara yang sumbang lah, kita kata suara sumbang. Yang mana dalam kelompok Islam ada seorang ni, dia kata lan nughlibal yawma min qillatin. Hari ni kita pasti menang, kita ramai. Lalu Allah turunkan ayat iz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a, sebagai teguran kepada orang Islam, jangan kamu rasa bilangan kamu banyak kamu boleh menang. Yang bagi menang bukan angka yang banyak. Bukti dia yang berlaku dalam Badar 300 lebih, tapi menang sikit kan. Walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azillah. Azillah ni qalilah, sedikit, tapi boleh menang. Tak semestinya sikit kalah, banyak menang. Itu sebenarnya teguran yang Allah Subhanahu Wa Taala hendak bagi, supaya orang Islam ni bergantung kepada Allah, bukan bergantung kepada bilangan, bukan kepada angka. Angka itu tidak menjaminkan apa-apa, tidak memberikan kesan apa-apa. Sebab tu orang Islam kalau percaya kepada angka ni masalah. Orang biarlah orang bukan Islam kan, naik lift nombor 4 tak ada, 3A. 1, 2 tingkat 1, tingkat 2, 3, 3A. Nombor 4 tak ada, 4 ni mati dah, malang. Ni biarlah orang bukan Islam sajalah percaya kepada nombor. Jadi itu sebagai teguran kepada Nabi dan juga kepada sahabat, yang mana pasukan Rasulullah ni 12,000 ada bentuk dua pasukan lah. 12,000 ni bagi dua. Pasukan di hadapan dipimpin oleh Khalid Al-Walid, dan pasukan di belakang dipimpin oleh Nabi sendiri. Yang pasukan di hadapan dipimpin oleh Khalid diserang bertubi-tubi oleh pasukan Bani Hawazin. Mereka ni dipanggil sebagai rumah, bukan rumah, rumatun, pemanah yang handal. Duduk atas bukit panah. Jadi menyebabkan pasukan Islam ni yang di hadapan lari bertempiaran, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan hatta daqat alaihim
al-ardu, sehingga bumi ini terasa terlalu sempit. Sebab apa? Lari bertempiaran. Bima rahubat, dengan sebab apa? Terlalu bersesak-sesak cari ruang. Padahal bumi ini luas, tapi Allah gambarkan mereka lari bertempiaran itu seolah-olah tak cukup tanah. Tapi Nabi SAW, Nabi tak lari. Sehingga Nabi kata, ya ma'syaral ansar, ya ashabus syajarah. Nabi panggil orang-orang yang tunggu bersama dengan Nabi, lebih kurang 100 orang. Yang 12,000 tadi tinggal 100 lari weh. 100 orang tapi menang. Yang ni Allah kata, wa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minin. Allah turunkan bagi ketenangan kepada Nabi dan juga pada orang mukmin. Lebih kurang 100 orang berhadapan dengan pasukan musuh dan akhirnya menang. Bila menang, ini menunjukkan apa? Apa mesej yang Allah nak sampaikan? Angka tak menjamin apa-apa. Kalau Allah tak berikan kemenangan, banyak pun tak ada guna. Dan kalau Allah berikan kemenangan, sikit pun boleh menang. Bila menang, balik. Sampailah satu tempat nama dia Ji'ranah. Ji'ranah ni miqat. Miqat yang hampir dengan Mekah ni Tan'aim, Ji'ranah, Hudaybiyah. Miqat Mekah ni. Sampai di Ji'ranah, Nabi bahagikan ghanimah. Oh, seronok lah. Bagi ghanimah, bagi harta yang diperoleh daripada perang. Ibnu Mas'ud meriwayatkan satu hadis dalam Muslim. Fa'ata Rasulullah SAW, Nabi berikan kepada Uyainah bin Husain mi'atan minal ibil. Seorang ni Nabi bagi 100 ekor unta. Seorang dapat 100 ekor unta. Yang kedua, nama dia Aqra', dia juga dapat 100 ekor unta. Nabi beri kepada bangsawan Quraisy seorang 100 ekor unta. Faqama rajulun minal ansar, ada seorang lelaki orang Ansar. Dia bangun. Dia bangun ni setelah Nabi baliklah. Setelah selesai, dia bangun menzahirkan tak puas hati. Selalunya orang yang tak puas hati, yang protes ni dapat banyak ke dapat sikit? Dia dapat sikit, dia protes. Kau dapat banyak, senyap lah kan? Adakah orang dapat banyak, ni tak adil ni, kenapa saya dapat banyak? Selalu yang protes ni yang dapat sikit. Dia memang dapat sikit. Dia kata, wallahi ma'udila fiha, inna hazal qismah ma'udila fiha. Pembahagian ini nampak macam tak telus. Eloklah Nabi dah balik dah, dia cakap begitu. Kemudian Ibnu Mas'ud dengar. Dia kata, wallahi la akhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya akan laporkan perkara ni kepada Nabi. Bila dia pergi jumpa Nabi, bagi tahu, ceritanya ada orang tak puas hati, dia dapat sikit. Nabi terus bangun. Nabi kata, wallahi faman ya'dilu in lam ya'dilillah wa rasulih. Faman a'dilu, siapa yang lebih adil, in lam ya'dilillah wa rasulih, kalau Allah dan Rasul tidak berlaku adil. Siapa yang lebih adil daripada Allah dan Rasul? Mana ada? Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat adil dan Allah suruh melakukan keadilan. Nama Allah apa dia? Al-Qasitu. Al-Qasitu dengan mana Al-Adilu. Dalam Asma'ul Husna kita baca Al-Qasit, wallahu yuhibbul muqsitin, wallahu yuhibbul adilin. Qasid dengan mana yang adil. Allah menyuruh melakukan innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Allah suruh berlaku adil dan Allah adil. Dan Nabi juga adalah yang paling telus, adil. Jadi Nabi marah. Nabi kata, siapa yang lebih adil kalau bukan aku? Sehingga Ibnu Mas'ud menggambarkan wajah Nabi ni berubah. Tukar muka jadi merah. Sebab Nabi pun memang dah, kulit pun memang dah merah dah, putih kemerahan. Dia panggil asmarul laun. Asmar ni
Bahasa Arab asmar ini bermaksud putih merah. Itu makna dia. Kemudian Nabi kata apa? Yarhamullah Musa, Allah merahmati Musa alaihi salam ketika mana dia disakiti oleh kaum dia, dia sabar. Kenapa tiba-tiba Nabi boleh ungkit pula? Ini dah tahun ke-8 Hijrah. Sebab apa Nabi boleh kaitkan dengan Nabi Musa? Nabi Musa diuji oleh kaum dia. Macam mana Nabi Musa diuji dengan kaum dia? Nabi Musa apabila merentasi laut, Nabi Musa bawa kaum dia menyeberangi Laut Merah. Jalan-jalan-jalan, tiba-tiba ada satu kaum ya'kufuna ala asnamin lahum, yang mana pengikut Nabi Musa ni nampak satu kaum ni ya'kufuna ala asnamin, beribadat menyembah patung. Jadi apa yang mereka kata kepada Musa AS? Qalu ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, tolong binakan kami satu patung macam ni, nak juga. Sabar je lah seolah-olah macam ni, saya bawa awak selamat daripada Fir'aun, menyeberangi laut, ajak awak beriman kepada Allah, saya hidup lagi, tiba-tiba awak suruh saya buat patung untuk awak sembah. Sabar je lah Itu ujian Nabi Musa. Maka yang berlaku kepada Nabi, ini dah tahun ke-8 Hijrah, masih ada yang tak faham lagi apa yang Nabi buat. Bukan baru masuk Islam. Kalau baru masuk Islam tak apa. Macam mana? Dalam peristiwa solat Jumaat, ni tak baca bab hutang ni dah. Dalam peristiwa solat Jumaat yang kedua, bila sedang khutbah, Nabi sedang khutbah. Ini sebab turun ayat wa iza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Hadis Jabir bin Abdullah. Sedang Nabi khutbah, tiba-tiba datang satu rombongan daripada Syam. Mereka datang ni untuk berjual, berniaga di Madinah. Tapi timing dia sampai waktu sedang khutbah. Dan mereka datang dengan membunyikan kompang, bunyi gendang. Biasalah macam orang jual ikan kat kampung, jual barang apa, dia bunyilah picit horn ke apa ke, itu menandakan barang dah sampai. Kebetulan Madinah harga barang naik. Seperti hadis Anas mengatakan apa? Harga barang zaman Rasulullah satu ketika naik. Bila barang tinggi, barang harga naik, barang yang datang daripada luar ditawarkan dengan lebih murah. Orang nak beli yang lokal kan, nak beli yang luar punya? Beli yang luar lah, sebab luar lebih murah. Jadi timing mereka sampai itu adalah khutbah Jumaat. Keluar habis lari beli barang, sedang Nabi sedang khutbah Jumaat. Apa perasaan? Nak tahu perasaan, kena duduk depan dululah. Saya sedang kuliah, tiba-tiba semua lari keluar. Macam mana? Macam itulah rasa dia. Bila mereka keluar, infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Mereka meninggalkan kamu wahai Muhammad sedang khutbah. Yang tinggal 12 orang saja. 12 orang ni antaranya termasuk sahabat 4 tu lah. Yang lain semua keluar. Nabi marah tak? Nabi tak marah. Sebab ini baru permulaan Jumaat. Baru 2 kali buat solat Jumaat dalam Islam. Maksudnya masih lagi baru. Qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Allah turun ayat suruh bagi tahu mereka duduk dengan khutbah tu lagi bagus. Kalau kamu duduk dengan khutbah, tak mati dengan sebab tak makan. Wallahu khairur raziqin. Allah yang bagi rezeki, bukan orang lain. Jadi kalau kamu duduk dengar khutbah ini lebih bagus. Tak apalah diberikan kemaafan sebab masih lagi
Baru. Tapi kita dah Islam berapa puluh tahun dah. Khutbah Jumaat pun duk sembang lagi. Khutbah Jumaat pun duk sembang lagi, main phone lagi. Time khutbah masih lagi tak mengambil iktibar. Jadi Nabi terasa hati. Ini dah tahun ke-8 Hijrah, masih lagi ada orang petikai. Siapa dia? Ansar. Tapi orang Ansar ni Nabi puji. Dalam satu ketika Nabi kumpulkan orang Ansar. Sebab apa? Ada satu kes Nabi bagi semua harta ghanimah kepada orang Muhajirin. Sama-sama pergi perang. Orang Mekah, orang Madinah, Muhajirin, Ansar sama-sama pergi perang, patutnya dapat habuan itu sama banyak lah. Tapi Nabi bagi kepada penduduk Mekah semua. Orang Madinah satu sen pun tak dapat. Tuan Haji terasa tak? Terasa. Kalau saya berjuang bersama-sama, tiba-tiba saya tak dapat apa. Orang ni dapat kambing, dapat unta, dapat harta sekian-sekian. Bila begitu, adalah suara-suara di kalangan Ansar ni yang bunyi, Nabi bagi dekat orang kampung dia ya. Sebab Nabi orang Mekah, asal Mekah, Nabi bagi kepada orang Mekah. Lepas tu berita itu sampai kepada Nabi. Bila sampai kepada Nabi, Nabi nak selesaikan masalah ni lah. Sebab takut berpanjangan, takut jadi buah mulut tak sedap. Nabi kumpulkan semua orang Ansar. Saya nak berjumpa dengan Ansar sahaja, eksklusif. Orang Mekah jangan masuk campur. Bila jumpa dengan Ansar, Nabi tanya, wahai orang Ansar, betul ke aku dengar ada yang kamu tak puas hati sebab tak dapat? Lepas tu ketua Ansar nama dia Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah ni dia ganti Sa'ad bin Mu'az. Dia beginilah, sahabat Nabi ni nama Sa'ad ni banyak, tapi yang popular Sa'ad bin Abi Waqqas. Ni popular kan? Sa'ad bin Ubadah ketua Khazraj, Sa'ad bin Mu'az ketua Aus. Dua ni nama Sa'ad. Tapi Sa'ad bin Mu'az ini dah meninggal dalam peristiwa perang Bani Quraizah dengan Yahudi, yang Nabi kata Arash bergoncang dengan sebab matinya Sa'ad. Ini Sa'ad bin Mu'az yang dah mati dah tu, pemimpin Aus. Secara tak langsung dia pemimpin Ansar. Bila Sa'ad bin Mu'az ni meninggal, Sa'ad bin Ubadah ni ganti. Bila Nabi tanya, betul ke saya dengar ada suara-suara yang tak puas hati di kalangan kamu yang tak dapat harta ghanimah? Sa'ad bin Ubadah dia kata, Rasulullah, kami yang senior-senior ni tak protes. Kami okey, kami akui saja. Kami yang tua-tua ni, yang senior ni, kami beriman. Tak dapat pun kami tak kecil hati. Tapi yang bunyi ni, yang muda-muda ni, yang junior-junior ni di kalangan Ansar ni, pergi perang tapi tak dapat, ini yang bising ke belakang. Lepas tu Nabi kata apa? Ansar, kamu ni adalah pemberi. Ansar ni penolong, pembantu. Kamu telah bantu aku waktu datang Madinah, Nabi selai sepinggang kan? Orang Mekah selai sepinggang. Apa hikmah Nabi bagi? Sebab mereka datang tak bawa apa. Jadi orang Mekah yang datang ke Madinah tu, kalau yang miskin tu dia tak terasa sangat. Kalau dia datang selai sepinggang pun dia tak terasa. Sebab dulu di Mekah pun dia tak ada apa. Tapi yang terasa adalah orang kaya. Abdurrahman bin Auf, dia terasa sebab dia kaya, dia tinggal semua benda. Sampai di Madinah, ada sahabat di Madinah yang bagi modal kat dia, nama Sa'ad juga. Ini berapa Sa'ad lah. Ini Sa'ad bin Rabi'. Ini orang lain pula, Sa'ad bin Rabi' yang mati dalam Uhud, perang Uhud. Sa'ad bin Rabi' ni pun kisah dia menarik juga. Habis macam tu sih. Sa'ad bin Rabi'
Sa'ad bin Rabi' ni dia kena cedera parah dalam perang Uhud. Bila orang tanya dia, Sa'ad, kamu okey ke? Jangan kira saya, pergi tengok Nabi, pergi jaga Nabi, kawal Nabi. Kalau dia nak mati dah ni, Sa'ad bin Rabi' ni, orang kaya Madinah. Tapi dia tak fikir diri dia. Dia kata apa? Pergi jaga Nabi. Kalau Nabi mati hari ni, kamu jangan hidup semua. Aduh, kamu tidak ada alasan untuk hidup jika Rasulullah meninggal hari ini pada peristiwa perang Uhud. Ini Sa'ad bin Rabi' yang mati dalam Uhud ni, dialah yang bagi modal kepada Abdul Rahman bin Auf, sebab dia tahu Abdul Rahman bin Auf ni orang yang paling terasa sekali, terkesan, sebab dia orang kaya, dia tinggal semua benda, bagi 50% harta dia kepada Abdul Rahman bin Auf. Isteri dia pun dia bagi, bini pun dia bagi. Dia kahwin dua, dia cerai seorang, habis dah kahwin. Dan Ibnu Auf ni, dia meniaga tak sampai 1 tahun, dia beli kebanyakan pasar-pasar di Madinah. Abdul Rahman bin Auf, orang bijak, orang pandai meniaga. Baik, kemudian yang protes tu adalah junior di kalangan Ansar. Tak puas hati lah, sebab apa tak dapat. Rupanya Nabi nak ajar orang Madinah, orang Mekah datang tak bawa apa, jadi sepatutnya bagilah kat dia, sebab dia ni selai pinggang. Dan Nabi kata kepada Ansar, kalau kamu nak ungkit apa yang kamu berikan kepada aku, silakan, tak ada masalah, aku tak marah, sebab memang sepatutnya kamu ungkit. Nabi bagi peluang kepada Ansar untuk luah perasaan, tak puas hati ke apa, nak ungkit balik apa yang mereka beri kepada Nabi, silakan. Menangis Ansar, minta maaf Rasulullah, minta kami silap cakap, kami tak cerita lagi bab ni. Rupanya Nabi nak ajar apa dia? Ansar ini adalah pemberi, maka jangan downgrade diri kamu sebagai penerima. Allah puji orang Madinah sebab mereka ni, Allah puji dengan geran apa? Al-Ansar. Ansar ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala apa? Memberikan title dia tu Ansar. Itu yang bagi dalam At-Taubah. Walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Jadi gelaran as-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar, kamu sebagai pemberi. Maka kalau kamu jadi penerima ni, kamu downgrade diri kamu. Maka Nabi nak kekalkan Ansar ini sentiasa kena menjadi pemberi, jangan jadi penerima. Maka keluarlah hadis Nabi kata apa? Yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Itu kiasan kepada yang memberi lebih mulia ke yang menerima lebih mulia? Yang memberi. Maka Ansar ni sentiasa duduk di atas, jangan kamu downgrade jadi penerima. Oh, betul juga. Jadi Ansar tak apa. Ansar kata tak apa. Sebab itu muncul banyak hadis yang Nabi cerita apa? Sahabat cerita Ansar ni, biar dia tak makan, janji orang lain makan. Allahu Akbar, Allah. Orang minta kasi RM50, ambil 50. Awak tak makan kan? Tak apa, yang penting awak makan. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ithar. Ithar ni mengutamakan orang lain. Orang lain perlu makan, saya tak makan tak apa. Itu sikap Ansar. Sebab tu Nabi puji Ansar. Bahkan Nabi kata apa? Ana minhum wa hum minni. Aku termasuk di kalangan Ansar, dan Ansar telah bawa aku pulang. Iaitu dengan maksud orang Mekah dapat unta, dapat kambing, tapi orang Madinah dapat Rasulullah. Orang Madinah dapat Nabi. Jadi Nabi tanya kepada Ansar, kamu nak kambing ke kamu nak aku? Asalnya menangis Ansar. Ini menunjukkan bahawa cara Nabi berfikir unik. Cara Nabi berfikir luar biasa. Kalau kita fikir patut bagi sama banyak lah, betul kan?
Ini juga berjuang, ini juga berjuang. Dan kalau kita fikir juga dalam pembahagian pustaka, bagi sama banyaklah lelaki perempuan. Apa sebab lelaki dapat lebih, perempuan dapat kurang? Wali zakari mislu hazil unsayain. Kenapa jadi begitu? Kalau fikir kena bagi sama banyak. Tak, tapi Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita nak katakanlah cara Allah berfikir, tapi tak boleh nak kata begitu. Sebab takkan Allah fikir kan? Ni bahasa mudah nak bagi faham. Seolah-olah cara itu berbeza dengan cara kita fikir. Itu dia panggil sunnatullah. Lain. Sebab orang lelaki ni, bila dia kahwin, dia kena jadi pemberi nafkah. Nampak? Dia kena jadi apa? Pemberi nafkah. Orang perempuan bila dia kahwin, dia menerima nafkah. Itu logik kenapa orang lelaki dapat lebih sedikit daripada orang perempuan. Sebab tu Nabi marah bila orang petikai kata Nabi tidak berlaku adil. Sebab keadilan yang sebenar adalah bukan bahagi sama banyak, semata-mata sama banyak. Baik, ada lagi masa kan? Alamak, tak habis juga. Saya nak cerita bab bai'ul kalib bil kalib. Okey, sedikit berkenaan dengan hutang. Nabi SAW juga pernah berhutang. Dan hutang ini adalah perkara yang tak dapat dielakkan. Yang nama dia manusia, dia akan berhutang. Bukan dengan sebab berhutang tu dia jadi hina, bukan dengan sebab tak berhutang tu dia jadi mulia. Saya tak pernah hutang, awak jadi mulia? Tak. Saya pernah berhutang, awak hina? Tak. Nabi SAW nak dapatkan, riwayat mengatakan gandum, ada riwayat lain mengatakan kurma daripada Yahudi. Nabi terpaksa menggadaikan pakaian perang kepada Yahudi hanya untuk mendapatkan apa? Makanan. Dan sehingga Nabi wafat masih lagi tak dapat tebus. Ini konsep dipanggil ar-rahnu, gadai. Kena jadikan benda itu sebagai perantaraan. Wasiqah dipanggil pakaian perang. Jadi itu menunjukkan bahawa bermuamalah, berurusan dengan orang bukan Islam tak ada masalah. Tapi kena jaga syarat dia, kena jaga halal haram dia. Kalau orang bukan Islam, dia tak ada istilah halal haram, dia nak kira apa. Tapi kita ni terikat dengan hukum. Bila terikat dengan hukum, kita ada jual beli yang dibenarkan, jual beli yang tak dibenarkan. Kerana kita terikat dengan haram dan halal. Ada satu orang bukan Islam, dia kira apa? Dia janji untung dia. Kalau dia tak menipu, dia bukan Islam. Kalau dia tak menipu, macam inilah satu kaum ni tak sah kalau tak menipu, mesti kena tipu. Kita tak menipu. Nabi SAW tidak mengaku sebagai laisa minna man, bukanlah di kalangan kami dalam bab itu. Mereka yang mengamalkan apa? Gharar, tipu daya dalam bab muamalat. Jadi hutang ni tidak menyebabkan orang mulia, dan tidak berhutang tidak akan menyebabkan orang mulia. Berhutang tidak akan menyebabkan orang tu tidak menjadi mulia. Begitulah maksud dia. Baik, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma atina rahmatan min 'indik wa 'allimna min ladunka 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.